Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat a'yun. Dia kena wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kata pengerusi Malakat Mall, kita kena menjawab lebih baik daripada yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya tak ada semalam kat sini, tapi saya mengikuti live. Mengikuti live. Baik, Alhamdulillah. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita terus nak open slide. Saya mohon izin duduk boleh? Okay. Baik, hari ini Alhamdulillah saya akan bawa satu perkongsian ilmu, magnetkan rezeki bisnes. Saya nak perkenalkan diri dulu. Nama yang diberi, next slide, adalah Saira binti Yusof, merupakan CEO GT Hijrah Global Amsterdam Bahar, pengarah urusan Saira Catering dan Event. Dan saya turut merupakan founder komuniti untuk satu FB group namanya, daripada restoran kita convert jadi dewan kahwin. Dan kita develop selama hampir 7 tahun kat sana. Daripada kecil, daripada untuk 50 pack, 100 pack, kita besarkan jadi 300 pack. Kemudian kita besarkan lagi jadi atas permintaan lah pelanggan untuk 1000 packs dewan kahwin. Di sinilah kejatuhan bisnes saya. Terus terang kata, hari ni saya nak share dengan anda. Saya tak pandai nak share ni. Saya bukannya pakar motivasi, bukan. Saya nak share melalui pengalaman yang saya pernah jatuh dahulu, di mana kejatuhan bisnes saya bermula apabila kita start invest. Kita start invest daripada dewan tu kecil nak jadi besar. Di sinilah kejatuhan bisnes saya, di mana saya mempunyai amanah 500,000 dan saya rugi 500,000 ringgit. Bila kita total up, kerugian yang kami alami untuk syarikat itu adalah 1 juta. Saya nak tanyalah, mungkin bagi anda mungkin tak tahu, wallahu alam, kecil ke besar, tapi bagi saya sangat besar. Sangat besar, di mana ketika itu saya awal 30-an. Mana ya? 30-an, awal 30-an. Dan kejatuhan itu membuatkan hidup saya berubah 360 darjah. Daripada seorang yang happy jadi seorang yang murung, daripada seorang yang berani jadi seorang anxiety, ketakutan. Ini saya cerita ni, terus terang kata, from bottom of my heart, apa yang saya lalui. Saya boleh katakanlah, saya boleh rasakan kat sini ada yang sedang struggle, bisnes sedang struggle. Hatta kita nak jual sekecil-kecil produk pun bukan senang, betul tak sahabat? Bukan senang. It's not easy untuk kita nak jual satu produk. Kita tak ada brand. Kita ni orang biasa. Saya bukan siapa-siapa, orang biasa, bukan selebriti, bukan artis. Tapi saya amat yakin Allah temukan kita hari ni, takdirkan kita hari ni, must be a reason. Pasti ada sebab-sebabnya Allah nak kita dengar hari ni. Jadi sahabat yang mendengar atas sampai bawah, tolong kita sama-sama dengarkan apa titip-titip kata ini. Kalau ianya baik, ia dari Allah. Kalau ianya tidak baik, dia dari saya sendiri. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikitlah macam mana kehidupan saya bila ada negatif 1 juta bisnes. Hantar anak pakai van, tak ada aircon.
pinjam kereta pinjam kereta ayah sampai rosak. Dan kita sangat down ketika itu, hatta semua kenderaan suami saya suka collect kereta. Dia suka collect kereta, macam-macam jenis kereta dia, kita jual. Kita dah tak ada apa-apa dah, we are nothing. Dan saya sangat yakin ada di antara anda kat sini, walaupun anda sedang berbual pun, anda sedang dan pernah mengalami titik kejatuhan bisnes ataupun kehidupan yang paling down. Setuju ataupun tidak? Subhanallah. Dan apa yang berlaku, ini the crucial part lah, yang dimana saya nak share dengan anda bagaimana saya bangkit ketika itu dengan saya membuat satu jati diri yang baru, di mana saya nak berubah. Saya buat satu fenomena ketika tu, waktu PKP. Fenomena nama dia wake up call. Kita kejut orang. Pukul 5 pagi kita kejut orang, bangun tahajud, jom. Walhal saya pun tak pandai pun, tak boleh pun nak bangun. Tapi disebabkan kekuatan jemaah, seperti DPIM buat kekuatan jemaah ni, ini yang membuatkan kita bangkit sebenarnya. Semangat jemaah, di mana daripada wake up call tu 20 orang, subhanallah, dah tak sampai 1 tahun komuniti tu secara bagi saya secara magic Allahnya, keajaiban pertolongan Allah, komuniti ini seramai 160,000 orang sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Without any marketing ataupun apa-apa yang saya buat ketika itu. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada tim-tim semua. Dan asbab ada komuniti ni, apa yang terjadi, ini bismillahirrahmanirrahim, saya harap sangat ini bagi inspirasi kepada usahawan yang nak keluar cepat daripada masalah korang ni. Saya tahu masalah semua sama lebih kurang. Hutang, bisnes tak, rezeki tak datang, apa lagi? Duit tak masuk, sales tak, sales sendu. Semua tu insya-Allah kita akan dapat benda ni. Hopefully Allah izinkan, Allah beri kefahaman hari ini untuk kita faham perjalanan pengalaman saya ni. Saya reda Allah jadikan contoh pada semua. Alhamdulillah. Dan ketika itu, dalam masa 6 bulan kita buat komuniti tu secara santai, ringkas dan simple lah, simple. Kita tak ada buat apa-apa penjualan. Dan ketika itu ada hamba Allah ni dalam grup saya, 160,000 orang tu, dia bertanya, "Puan Saira buat apa? Buat apa? Pagi buat apa, tengah hari buat apa, malam buat apa?" Dan saya bagi tahu apa yang saya buat. Dan terang kata tak pandai, saya tak pandai amalan ke apa, tak pandai. Tapi kita, apa guru ajar kita share, apa guru ajar kita share. Dan ketika tu Allah izinkan ilham bisnes buku checklist amalan ni daripada saya zero modal. Tak ada modal. Kan saya cakap tadi, saya rugi bisnes juta, mana nak tahu modalnya. Dan saya open order, subhanallah. First order 1,000 buku, next order 5,000, 10,000. Dan total up is total up alhamdulillah dalam masa setahun tanpa guna marketing, berbayar 100,000 naskah terjual dalam komuniti sahaja. Subhanallah. Semua ini bukan sebab saya hebat, bukan sebab buku hebat. Siapa yang hebat? Allah yang hebat. Dan saya sangat berbesar hatilah. Mall ni antara mall yang kita boleh laungkan nama Allah sebebasnya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Semalam saya dapat ikuti juga live daripada pengurusi Malaka Mall dan sebagainya. Saya sangat inspired lah dengan kata jihad DPIM terutamanya, bagaimana usahawan-usahawan untuk kita bangkit balik, insya-Allah. So dalam masa setahun tiada marketing berbayar. So saya nak tanya, ada yang usahawan yang nak tahu tak teknik marketing tanpa modal dan terus convert? Kalau ramai nak tahu, insya-Allah. Next. Disebabkan masa kita pendek, tolong scan sekarang, boleh join Telegram saya insya-Allah. Boleh join Telegram saya untuk banyak perkongsian ilmu bisnes secara percuma dan ilmu rezeki insya-Allah. Insya-Allah. So sahabat semua, usahawan,
Kita perlu kaya tak? Kaya untuk apa? Kaya untuk bayar hutang, beli kereta, dan sebagainya. Apa dia? Holiday. Masya Allah. Semoga dapat pergi holiday tiap-tiap tahun. Amin. Okey. Setuju ataupun tidak, usahawan bila sebut kaya akan keluar nombor satu adalah duit. Kita akan fikir pasal duit. Itu sekarang ni, sedangkan duit itu, kata guru saya, subhanallah, duit adalah makhluk yang paling lemah. Makhluk yang paling lemah. Dan dia hanyalah asbab untuk perantara. Sedangkan zaman dulu tak gunakan duit pun untuk makan. Betul tak? Kita gunakan apa dulu? Sistem barter. Kita cucuk tanam dan sebagainya. Tak akui yang duit diperlukan sekarang untuk kita membeli dan sebagainya, untuk kita makan dan sebagainya. Tapi pernah tak anda dalam keadaan tak ada duit, pernah ke tidaklah boleh makan? Tak ada duit tapi Allah bagi makan, Allah bagi cukup. Dalam surah An-Nam, surah ayat berapa saya tak ingat, yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang itu kaya dan cukup. Allah memberikan kekayaan dan kecukupan, bukan Allah memberikan kekayaan dan kemiskinan. Bererti miskin itu ada pada kita sebenarnya. Allah memang bagi cukup dekat kita. Walaupun kita tak cukup duit hari ni, mak ayah kita ada lagi tak? Anak kita ada tak? Suami kita ada tak? Allah bagi cukup untuk lengkapkan kehidupan kita. Subhanallah. Jadi kaya yang sebenar yang saya nak share dengan anda semua adalah kaya jiwa. Dalam hadis riwayat Bukhari, next, bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa. Dan nak kaya jiwa ni, saya nak share satu slide di mana orang yang kaya jiwa ni, dia ada satu sifat qanaah. Dia ada rasa cukup. Once you rasa cukup, you dah kaya dah sebenarnya. You tak perlu pun duit yang berbilion untuk kata you kaya. As long you rasa cukup, you dah kaya sebenarnya. Jadi saya cepatkan sikit. Seterusnya lagi. Baik, formula 3 hukum ni, ini adalah hukum orang berbisnes. Orang usahawan perlu dengar benda ni, sebab ini adalah 3 hukum ni yang saya nak share pada usahawan semua. Hukum yang pertama, rezeki datang dari Allah, bukan bos, bukan kerja, bukan perniagaan anda yang berikan rezeki. Setuju? Bukan produk kita. Hatta produk kita semahal apa, sebagus apa, sebenarnya bukan produk kita yang berikan rezeki. Tapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kunci pertama. Ini saya panggil hukum tauhid pertama untuk orang bisnes yang kena tahu. Rezeki datang dari Allah, bukan datang dari perniagaan kita, bukan datang daripada bos kita ataupun kerja kita. Hukum yang kedua, yang menggerakkan hati pembeli adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan penjual. Penjual itu cakap manis macam mana pun, kalau rezeki Allah tak bagi, Allah tak bagi. Kalau itu bukan rezeki kita, rezeki takkan datang kepada kita. Jadi kita kena ada faham hukum yang kedua ni, iaitu yang menggerakkan hati pembeli adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan penjual. Okey, yang ketiga, untuk lariskan jualan bergantung 100% yakin dan percaya dengan Allah. Baik, yakin dan percaya ni adalah, saya ada masa lagi ke ni? Okey. Yakin dan percaya ni adalah dua perkara berbeza. Sebagai contoh, nasi datangnya daripada mana? Beras datangnya daripada? Padi datangnya daripada? Daripada? Tanah. Ya ke daripada tanah? Tanah boleh keluar macam-macam bang. Ada padi, pokok tebu semua boleh keluar.
Okey, daripada mana? Yes, itulah sebenarnya bila kita tak dapat jawab tu, itulah keyakinan kita kepada Allah. Yang tadi percaya sebab kita nampak. Yakin tu, itulah tauhid kita. Bila kita 100% percaya dan yakin Allah yang berikan rezeki, insya-Allah tiada apa yang akan menghalang kita untuk mendapatkan rezeki. Jadi, saya nak share next slide adalah amalan jemput rezeki. Nombor 1, niat bisnes. Niat bisnes ni saya akui lah, masa saya buat bisnes, kejatuhan bisnes tu, niat saya nak duit banyak, nak kaya, nak apa lagi? Nak beli kereta, nak beli rumah. Perasan ataupun tidak, niat bisnes kita selalunya dunia. Tak salah, salah ke nak dunia? Salah. Tapi subhanallah, apabila kita letak niat bisnes kita akhirat dulu, percayalah dunia datang sendiri. Kadang-kadang tu pernah tak korang buat, siapa yang macam saya lah, selalu buat live, buat sharing untuk orang beli buku dan sebagainya, jadi agent stokis kan. Saya buat untuk catering saya. Saya nampak apabila niat kita hanya nak sale, yes, probably kita boleh dapat sale, tapi jujur saya kata kadang-kadang kita penat. Kadang-kadang ada satu tahap tu, kenapa tak boleh grow? Kenapa tak boleh grow? Kenapa tak boleh sampai ke global? Kenapa? Sebab niat kita masih dekat satu tahap, satu point yang kita tak nak lepaskan. Dan sebenarnya kalau kita letakkan perniagaan kita kerana Allah dan Rasulullah, kerana perjuangan Nabi Muhammad, subhanallah, rezeki akan buka dari 1001 arah. Walau satu arah ditutup, ada 999 jalan lagi rezeki akan masuk kepada kita. Subhanallah. Dan niat bisnes ni, apabila kita besarkan niat dan kita kuatkan niat, insya-Allah, kalau sekarang produk anda atau servis anda atau bisnes anda tengah start, percayalah Allah akan berikan jalan yang kita tak sangka-sangka. Dalam ayat 1000 dinar kan, apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan kita jalan rezeki, Allah beri kita jalan keluar, dan Allah berikan kita jalan yang tidak disangka-sangka. Saya sangat yakin semua orang pernah rasa rezeki yang tidak disangka-sangka, yakni rezeki magic. Kadang-kadang nak makan pun tak pakai duit pun, ada hamba Allah yang bayarkan. Bukan hamba Allah yang bayarkan, sebenarnya Allah yang menggunakan dia sebagai asbab untuk membayarkan. Subhanallah. Seterusnya, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Terus lagi, niat itu seperti surat. Seperti surat. Salah tulis alamat, maka sampai salah tempatnya. Sahabat semua, niat ni, besarkan niat. Kadang-kadang kan kita niat kita always untuk diri kita, keluarga kita. So saya nak share satu doa. Alhamdulillah, doa ni Allah izinkan melalui guru yang mengarang. Alhamdulillah. Jom kita sama-sama bacakan. InsyaAllah saya doakan semua usahawan akan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Allah, aku serahkan segala urusan perniagaanku, hidupku kepadamu ya Rabb, kerana Engkau yang maha mengatur, dan jangan biarkan diriku mengatur walaupun sesaat. Maka wahai Allah, kurniakan buat perniagaanku untung dunia dan untung akhirat, berganda-ganda buat diriku, keturunanku dan pelangganku dan keturunan mereka. Kurniakan rezeki yang melimpah ruah, yang tak pernah habis-habis. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lupa kadang-kadang untuk doakan pelanggan kita, keturunan pelanggan kita, apatah lagi keturunan kita. Dan sahabat semua, barangkali disebabkan kita berniaga ni, asbab doa-doa ibu ayah kita, asbab doa-doa nenek moyang kita, keturunan kita. Sahabat semua, jangan dilupakan keturunan kita yang sentiasa mendoakan kita. Saya ada satu lagi, boleh ke? Okey.
Yang kedua adalah teknik wiper. Ni switch on. Okay, next. Dari Kajang nak pergi ulang saya tukar lah. Dari Kajang, tadi saya dari Kajang nak datang ke Malakat Mall ni. Siapa datang hujan? Oh, kena pula hari ni Siapa datang hujan? Hujan kan? Masya Allah, Allah takdirkan hari ni untuk slide ni ada cerita hujan rupanya. So apa jadi kalau dari Kajang tadi nak ke Malakat Mall, next, wiper kita tak on. What happened? Kabur, stop, slow. Ini yang kita sedang hadapi sekarang ni. Sebenarnya jalan tu ada ataupun tidak? Kajang ke Malakat Mall ni ada. Begitu juga dengan wahai semua usahawan. Anda start, jalan ada. Jalan tak pernah tutup. Always ada. Kalau tutup, Waze tunjuk jalan lain. Setuju tak? Waze akan tunjuk jalan lain. Dia suruh korang corner sini, masuk sana, pergi Bukit Bayu dulu, dan akan sampai sini. Subhanallah. Maksudnya apabila anda tak nampak jalan keluar, jalan tu ada, anda je yang tak nampak sebenarnya. So apa yang kena buat? Next, jalan keluar dah ada, kita yang tak nampak. Just switch on the wiper. Gerak dengan yakin. Gerak dengan yakin tu apa? Next, wiper means bergerak dengan yakin plus iman. Kita percaya siapa yang maha beri rezeki. Kita percaya siapa yang maha memberi. Once kita percaya tu, insya-Allah usahawan tugasnya bergerak, bukan lihat hasilnya. Maka teruskan dengan jihad bisnes anda. Hasilnya serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Itu dia perkongsian yang sangat Jermi dari Dewan Perdagangan Islam Malaysia Putrajaya. Mungkin Ustaz berkongsi cara-cara nak istiqamah di dalam kita nak menjemput rezeki ni. Alhamdulillah. Saya cuba jawab. Kalau salah, maafkan saya. Nak istiqamah ni, yang ringan tu, yang mudah tu istirahat, betul tak? Yang mudah tu istirahat, yang susah tu itulah istiqamah. Dan istiqamah ni saya teringat satu kisah guru saya pernah cerita kat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita nak bergerak kepada satu tahap, level kita waktu down kepada orang kata next stage, untuk kita lebih yakin dengan diri kita, kita sebenarnya kena bergerak dengan jemaah. Saya suka katakan istiqamah ni bermula apabila kita start dengan jemaah. Once kita bergerak dengan jemaah, istiqamah tu akan datang. Sebagai contoh, saya ambil kisah peribadi saya. Waktu saya nak buat komuniti geng tahajud 5 pagi tu, bukan kata saya mudah nak bangun 5 pagi, tapi saya nak istiqamahkan tu macam mana. So saya mengajak kawan-kawan saya untuk sertai sama-sama komuniti geng tahajud 5 pagi tu. Alhamdulillah, kita daripada 20 orang sekarang dah 160,000 orang. Saya nampak kat situ kekuatan jemaah tu membuatkan kita akan sama-sama nak bermujahadah. Kita akan sama-sama nak bermujahadah dengan perkongsian ilmunya yang membuatkan jati diri kita daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Begitu juga dengan ada sahabat-sahabat saya yang datang juga, yang beri sokongan juga kat sini. Mereka ni membuatkan saya rasa semangat untuk terus berjihad. Tak kira lah dalam bisnes ataupun dalam apa jua yang kita buat. Sebenarnya once kita gerak jemaah je, kekuatan yang di mana kekuatan itu adalah ada dalam diri Nabi tercinta kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat himmah aliyah, bagaimana Rasulullah ketika itu nak perjuangkan mati-matian. Untuk siapa? Untuk kita sahabat. Tetapi apa yang kita buat untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah itulah jawapan. Saya harap menjawablah Tuan Jamal. Banyak pula soalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian daripada DBIM Putrajaya. Soalan saya ialah, saya nampak yang kekuatan puan adalah membina komuniti. So saya pun adalah follow a few kita panggil coach juga yang buat komuniti. Boleh tak share apakah bagaimana puan berjaya membuat sampai 160,000 komuniti, dan apakah aktiviti yang puan buat untuk menghidupkan komuniti supaya dia involve interaktiviti dan akhirnya ia berjaya sebagai membina sebagai business base lah. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk membina komuniti ni, in my personal side adalah sebenarnya once kita spesifikkan apa tujuan ataupun matlamat sesuatu grup. Once kita dapat matlamat tu, sahabat-sahabat yang join, dia jelas dengan matlamat komuniti tu. Dia jelas dengan matlamat komuniti tu. Sometimes komuniti tu, kenapa komuniti tu boleh berkembang dengan cepat adalah orang yang masuk tu dia terus jelas. Apa, why, what, how, dan apa benefit yang dia dapat dalam that community. Dan saya 3 tahun saya dah kata berkecimpung dalam komuniti tu. Apa yang saya nampak, komuniti ni dia boleh berkembang once kita ada bila kita ada satu tujuan matlamat kita. Maknanya apa vision mission that community, yang di mana komuniti ketika itu just nak istiqomah dalam amalan, dan komuniti itu akan melahirkan, daripada situ dia terus melahirkan sahabat-sahabat yang secara ikhlasnya nak berkongsi. Dan bila dia berkongsi, dia adalah mouth to mouth power. Maksudnya mouth to mouth power, maksudnya saya berkongsi kepada sahabat, sahabat berkongsi kepada orang lain, bagaimana that community boleh membina jati diri dia untuk istiqomah. So saya nampak bila ada vision mission yang betul, dan kenapa orang perlu join, dan the USP of the community itu akan membuatkan komuniti itu lebih berkembang cepat. Bagaimana boleh tak puan bagi nasihat sebagai DBIM untuk boleh tak bagi macam guide kepada kami sebagai DBIM untuk membina satu komuniti yang hebat seperti puan buatlah. Ya. Saya ni tak pandai nak bagi nasihat tuan. Jauh sangat ni, insya-Allah. Tapi saya nampak adalah apabila kita banyak bekerjasama lah dengan komuniti-komuniti yang lain. Dengan masa tu saya teringat lah apa yang saya buat bagi cepat berkembang adalah saya banyak membuat collaboration dengan selebriti. Ketika itu dengan Ustaz Haris, Ustazah Asma Harun, banyaklah selebriti yang kita panggil bukan untuk mereka join kita punya komuniti, tapi sebab saya tak pandai agama kan, jadi saya pun minta diorang yang lebih ketengahkan, kata explain lebih apa itu ilmu agama, tahajud dan sebagainya lah. Jadi saya nampak bila kita banyak collapse dan kita tak gerak alone. Kalau gerak alone ni yang membuatkan komuniti tu dia terperap. Tapi once kita collapse, dia membuatkan komuniti tu lebih berkembang dan ada win-win situation lah. Maksudnya ada win-win antara saya dan that celebrity. Dan ya, itu sajalah daripada saya. Mike, oh Mike. Tak duduk diam pula sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anak Lusin, Musi di PIM Putrajaya. Yang tanya ni semua lelaki ni. Dan saya nampak partisipan yang mendengar perkongsian daripada puan pun ramai perempuan.
Jadi yang saya nampak daripada 160,000 pengikut puan yang menggerakkan komuniti ini. Adakah berapakah persentage follower lelaki? Okey. Follower lelaki. Dan apakah yang menyebabkan follower lelaki itu tertarik untuk jadi follower puan? Okey. Jadi supaya saya nampak Mania dari sudut pengalaman tu menjadi inspirasi juga kepada Dipain untuk bersama dengan komuniti yang baik ini, sebab kita pun menawarkan konsep berjemaah juga. Ini ada 3 agenda penting kita, iaitu jihad bisnes, halal ekonomi dan juga wakaf korporat. Jadi sebagai ahli bisnes, saya rasa cara yang lebih laju untuk kita bergerak adalah dengan collaboration dengan pihak luar. So mungkin Puan boleh berkongsi kisah-kisah ini. Terima kasih. Berapa persen jemaah lelaki yang boleh kita katakan adalah about 20% lah. 80% mana-mana pun saya rasa sama. Mana-mana pergi kelas bisnes ke, kelas apa ke, kita tak maaf lah ni, jemaah lelaki bukan saya ni. Kan ada yang terasa pula tak. Tapi itu yang saya nampak. Orang lelaki ada, selalunya dalam 20%, 30%. Tapi mostly saya nampak 70% adalah wanita lah. Memang kebanyakannya. Tapi saya percaya satu perkara. Wanita ni dia satu kekuatan tuan. Kekuatan dia, once dia faham dan dia bedek-bedek husband dia sikit, husband dia akan ikut. Saya percaya benda tu. Sebab suami saya macam tu. Minta maaf. Tapi saya percaya benda tu. Bila kita faham the power of woman lah kan. Bila kita faham husband kita try to jelaskan, dia faham, dia lebih meletup daripada kita. Kalau dia bercakap tu lebih berapi-rapi pada kita tuan. So saya percaya yang benda tu, yang sebenarnya apabila dah sampai satu tahap, sekarang kita di ambang Gaza kan, Palestin dan Israel, kita nampak rupanya kekuatan yang Rasulullah dah tanamkan kepada para jemaah lelaki ni sebenarnya, once dia orang spark tuan, Masya Allah, mereka lah tentera Imam Mahdi one day. InsyaAllah, takbir. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis belakang, terima kasih kepada Puan Saira binti Sultan. Tepukan paling gemuruh untuk Puan Saira. Teruskan ibu mereka di sini. Orang kuat. Kita beri laluan untuk azan asar. Setelah kita masuknya waktu solat padu asar di kawasan Cyberjaya dan kawasan yang sama.